Assalamualaikum dan terima kasih kerana bersama kami dalam Lensa Corporate hari ini di mana kita akan beri tumpuan kepada perkataan mobility. Mobility mungkin perkara yang pertama kita fikirkan apabila kita menyebut mobility adalah pergerakan. Sama ada kebolehan kita sebagai manusia untuk bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain ataupun pergerakan secara berkelompok. Mobility adalah sebab saya memilih untuk memakai kasut sukan berbanding dengan kasut formal kerana dalam kesibukan kita ni mobility tu sangat penting. Tapi apakah maksud mobility dari segi sebuah masyarakat dan lebih penting lagi kepada kita sebagai sebuah negara yang membangun? Bersama saya hari ini kita bawakan seorang tetamu istimewa. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan saya hari ini. Saya Terence Das, host anda, dan bersama saya Datuk Abdul Rashid Musa, Ketua Pegawai Mobility dan Inovasi serta Presiden Aero Angkasa di UMW Holdings Berhad. Terima kasih Datuk kerana bersama kami. Selamat datang. Terima kasih Ras. Terima kasih. Datuk, sememangnya kalau kita nak bincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang perkara ini, kita kena mulakan dengan UMW sebagai penggerak mobility. Apakah sebenarnya konsep di sebalik UMW? Sebab ramai yang kaitkan UMW dengan satu jenama kereta sahaja. Okey, mungkin terima kasih Terence. Mungkin saya nak mulakan dengan memperkenalkan UMW dulu sebab banyak orang tahu UMW ni sebagai Toyota, ya. Tapi sebenarnya UMW ni ada 70 lebih anak syarikat dan kita telah beroperasi lebih 100 tahun, ya. Dan kita ada 4 teras perniagaan. Yang pertama ialah otomotif, yang kedua ialah equipment ataupun peralatan, yang ketiga manufacturing, pembuatan, dan yang keempat aero angkasa. Jadi kalau untuk otomotif tu mungkin link to mobility, kita ada 3 jenama yang kita pasarkan di Malaysia, iaitu Lexus, Toyota dan juga Pro2. UMW serasi ataupun seiring dengan tema menginovasikan mobility. Dan Datuk sendiri memang seorang sebagai ketua dalam bidang ini telah pun mobilize diri sendiri sepanjang karier Datuk. Pelbagai peranan dimainkan oleh Datuk dan kini Datuk memakai 3 topi tapi 1 suit saja. Hin, wing. Datuk, boleh ceritakan sedikit tentang apakah peranan Datuk yang mana kita telah sebutkan tadi. Datuk mempunyai 3 peranan utama sebenarnya dalam UMW. Silakan. Okay. So, sebagai pegawai yang bertanggungjawab untuk perniagaan mobility, jadi saya juga kena orang kata observe operation dalam industri mobility sebab dalam industri kita yang otomotif ni kita bukan pasang kereta saja, kita ada komponen kenderaan, kita ada pelbagai syarikat yang berperanan dalam ekosistem, maknanya ada upstream dan juga downstream. Dan yang kedua, kita ada satu orang kata setup yang baru di mana kita perlu membangunkan produk ataupun servis sendiri, iaitu inovasi, ya. Jadi kita baru tubuhkan satu syarikat bernama UMW Innovation and R&D Center. Jadi saya juga bertanggungjawab untuk membangunkan aktiviti-aktiviti baru ni. Dan yang ketiga, UMW baru menceburkan perniagaan baru dalam high value manufacturing, iaitu kejuruteraan yang bernilai tinggi. Jadi perniagaan yang baru ni yang kita ceburui ialah dalam bidang aero angkasa. Jadi itu 3 tugas utama saya lah di UMW. Wow, memang satu konsep tugasan yang begitu meluas dari segi skopnya, Datuk. Kita ucapkan selamat berjaya kepada Datuk dalam mengusahakan semuanya. Ingin kita kembali kepada teras perbincangan hari ini, iaitu mobility. Jadi untuk pemahaman para penonton, apakah perbezaan di antara pengangkutan dengan mobility? Okey. Ada kaitan, memang ada kaitan, cuma ada perbezaan dia. Perbezaan antara pengangkutan mobility ni, pengangkutan ialah satu tindakan atau perkhidmatan yang digunakan untuk memindahkan sesuatu. Tapi mobility ni pula, dia ialah keupayaan atau kebolehan kita untuk bergerak. Jadi definisi mobility ni dia merangkumi ada 4 faktor utama, ya. Dalam keadaan sekarang ni kalau kita tengok, nombor 1 adalah connectivity. Ya, kereta sekarang ataupun kenderaan atau keupayaan kita untuk bergerak tu dia ada elemen-elemen baru, ya, connectivity dengan
internetnya, dengan digitalizationnya. Yang kedua ialah autonomous. Jadi dengan teknologi terkini, dia membolehkan kita ada fungsi yang baru. Ya, kalau kita tengok kenderaan sekarang pun dia ada autonomous vehicle, dia boleh detect sensors, ya, kereta depan kita dan boleh berhenti sendiri, brake sendiri dan sebagainya. Yang ketiga ialah sharing, S. Ya. Sebab kenderaan sekarang pun cara kita guna pun dah tak sama. Bukan untuk kita sendiri, sekarang kita ada Grab, ada Gojek, ya. Contohnya sebab ada kewepan baru dalam aplikasi dalam handphone kita yang membolehkan fungsi-fungsi baru kenderaan ni. Dan yang keempat, kelestarian, iaitu kita ada electrification, yang mana kita nak kurangkan pencemaran. Jadi dalam mobility ni dia ada 4 perkara baru, iaitu connectivity, autonomous, sharing dan electrification. Oh, tak sabar rasanya untuk melihat kereta-kereta model-model baru yang akan dipasarkan dengan menggunakan kesaling hubungan yang disebutkan oleh Datuk tadi sebagai teras utama. Kita harus juga lihat kenapa perbezaan ini penting. Terutama sekali kepada rakyat Malaysia, mengapa kita perlu ambil tahu tentang semua konsep yang disebutkan Datuk tadi dan apakah kepentingannya kepada kita? Okey. Bagi saya mobility ni adalah kemampuan yang membolehkan kita untuk bergerak, ya, ataupun untuk mengangkut satu. Dia mesti convenient, ada keselesaan, kesesuaian dan bergantung pada beberapa faktor, ya. Faktor masa, ya, kalau nak cepat kan tak payah nak cari parking. Ya, orang pakai Grab, ya, for convenient. Ya, faktor kemampuan, ada yang premium macam Lexus, ada yang pertengahan macam Toyota, ada yang mampu milik seperti Pro 2. Dan yang ketiga adalah faktor keselamatan. Ya, of course, semua orang nak selamat dan pastikan ada feature selamat. Macam di Malaysia, kita dipantau oleh ASEAN NCAP. Ada rating untuk kenderaan, ya, 5 star, 4 star dan sebagainya. Itu saya rasa 3 perkara yang dipertimbangkan dalam industri mobility ini. Seterusnya, bagaimana Datuk melihat peranan UMW sendiri dalam membawa konsep-konsep ini ke hadapan? Kita berperanan secara aktif dalam mencari penyelesaian pengguna, ya, pasal kita ni solution provider, dan mencari dan mengenal pasti meneroka peluang perniagaan yang boleh dikaitkan dengan penyelesaian mobility berdasarkan pada trend semasa. Sebab kita juga ada kompetitor. Jadi kita perlu tahu apa orang kata trend semasa atau mega trend dan apa kemahuan pengguna. Dan pengguna ni pun dia dinamik, ya. Hari ni dia nak benda lain, esok dia nak perkara yang lain. Dan teknologi juga. Sebab bukan saja teknologi untuk mobility, tapi teknologi lain. Contoh dia kalau teknologi internet IR 4.0, dia juga akan memberi kesan kepada industri mobility, ya, dan membolehkan contohnya fungsi-fungsi baru seperti connectivity, artificial intelligence, big data dan sebagainya, ya. Dan untuk kelestarian, ini satu perkara yang sangat penting sebab mobility atau kenderaan ni salah satu faktor utama pencemaran, kan, CO2 emission dan sebagainya. Jadi kelestarian itu penting untuk memastikan dalam kita bergerak kita tidak orang kata mencemarkan alam sekitar atau mengurangkan pencemaran lah, itu objektif kita. Jadi sekarang ni dalam industri mobility ni ada pelbagai solution baru, ya. Penyelesaian pertama ada hybrid, ada elektrik, ya, ada hidrogen, itu pun teknologi baru, ya. Dan teknologi hijau yang lain yang berkaitan contohnya biolubricants, ada membrane filtration, battery management system dan sebagainya. Rasanya ada berkaitan dengan perancangan bandar juga, kerana kalau kita setakat membincangkan dari segi pengeluar engine mobility itu sendiri ataupun kereta, tak cukup, kena dilengkapkan lagi dengan infrastruktur bandar dan perancangan yang sesuai. Jadi seterusnya ingin kita melihat ke hadapan dalam industri otomotif dan pengangkutan, Datuk. Apakah trend-trend baru yang boleh kita jangkakan? Saya rasa penggemar-penggemar kereta di luar sana sudah tak sabar-sabarlah untuk membeli kereta yang mempunyai konsep-konsep yang disebutkan di Datuk tadi, kerana semua ini akan memberi kesenangan kepada kita sebagai pengguna. Okey.
kita kena lihat secara holistik, ya, end to end, ataupun dalam bahasa mobility dia kata from well to wheel, ya, daripada telaga sampai ke tayar, ya, well to wheel. Jadi kita kena melihat secara holistik. Contohnya kalau penjanaan tenaga elektrik di Malaysia kat negara kita masih lagi base pada arang batu, coal fired dan fossil fuel. Jadi kenderaan elektrik mungkin tak boleh membantu mengurangkan pencemaran udara sebab bateri ini cuma menyimpan tenaga. Jadi kalau pengeluaran tenaga elektrik itu tidak hijau, jadi kita simpan dalam bateri kita pun bukan tenaga yang hijau. Jadi sebab tu kita kena tengok secara holistik, ya. Ini contoh dia. Sebab kita nak tengok bukan setakat penggunaan kenderaan tu saja pada ketika itu, tetapi sebenarnya end to end ni termasuk pembuatannya sekali. Ya, sama ada dia juga mencemarkan sekitar dalam masa kita nak mengeluarkan komponen kereta, nak mengeluarkan kereta itu sendiri, kemudian baru penggunaan. Dan selepas penggunaan kereta dia bila dah sampai hayat, the end of the cycle, ada tak pencemaran selepas tu? Boleh tak kita recycle balik komponen-komponen ni? Jadi kita kena tengok in totality, holistic, dan juga dipanggil circular economy, ya. Memang susah nak betul-betul hijau, ya Datuk. Ya. Kalau nak betul-betul hijau, mungkin kita kembali ke zaman Flintstones lah. Kereta Flintstones tu memang confirm hijau. Tapi ada banyak teknologi baru, kena ada keseimbangan, ya, dalam kita nak, kita perlu ada kemodenan pasal untuk kita lebih produktif, untuk lebih efisien, tapi macam-macam lah. Dan penggunaan ni terdapat 4 trend utamalah kita nak masa akan datang ni. Pertama ialah penggunaan pengangkutan yang mampan dan cekap tenaga, kan. Kita nak efficient but less emission, that's what we want, kan. Kadar motoran di Malaysia ni kita dah tinggi sebab bilangan kenderaan kita dekat Malaysia lebih 12 juta. Ini statistik daripada JPJ. Tapi penduduk kita cuma ada 32 juta. Dan penduduk kita ni termasuk mereka yang bawah 18 tahun, kan. Jadi motorization rate di Malaysia, kata cap saya, dalam 425 kenderaan untuk 1,000 penduduk. Jadi quite high ratio lah kita tengok, kan. Rumah berkata-kata semua tempat ada, kan. Kalau kita tengok tadi saya nak datang kat sini pun jam jalan, ya. Jadi ini memberi sikit cabaran untuk kita lah di ASEAN ni. Kalau berbanding dengan negara ASEAN lain, mereka masih ada room untuk naik sebab dia punya motorization rate mereka masih rendah. Contohnya di Indonesia, kan, dia punya motorization berbanding dengan Malaysia jauh lebih rendah, cuma 80, ya, untuk 1,000 penduduk. Jadi kita dekat Malaysia ni dah tepu, ya, sebab kecuali ada elemen-elemen baru yang orang nak ada lebih kenderaan, ya. Kedua, pemilikan kenderaan ni makin menurun sebab sekarang ni ada Grab, ada cara mudah untuk ataupun public transportation yang lebih cekap juga akan beri tekanan lah orang. Dua denit, adakah mereka perlu kenderaan peribadi, ya, dengan convenient yang ada sekarang, ya. Jadi trend ini akan dipercepatkan lagi dengan perkembangan kenderaan otonomi, ya, autonomous. We have heard about air taxi dan sebagainya. Jadi macam-macam akan timbul, akan datang. So all this kita dah nampak dah on prototype ataupun trial, dan insyaAllah tak lama lagi dia akan sampai kat Malaysia, ya. Datuk tadi ada menyentuh sedikit tentang kesaling hubungan ataupun sambungan, connectivity. Betul. Kepada bukan sahaja kereta, barang-barang dalam kereta, tapi menjangkaui lebih daripada itu. Jadi ada kaitan dengan Internet of Things, 5G dan sebagainya. Jadi bagaimana Datuk melihat teknologi-teknologi ini akan dimuatkan ke dalam setiap satu kereta yang bakal dipasarkan dalam masa hadapan? Okey. Mungkin ramai tak tahu, ya, dalam satu kereta ni ada banyak electronic components, ya. Satu kereta ni dia ada, contohnya ada 1.4 km of wires. Dan ada berpuluh-puluh ECU, ya, control units, yang computer control units untuk control brake system, engine system, transmission system, dan sekarang ni kereta ada sensors keliling, ya. Jadi mobility bersepadu ni ataupun kita panggil connectivity, ketersambungan ni, semua kenderaan masa akan datang ni mesti ada elemen ni. Dia memang dah ada. Dan benda ni affordable, bukan satu benda yang mahal, kan. Jadi kita guna infrastruktur yang dah ada ni, connectivity ni, untuk kereta. Sebab kereta ni dia ada hubungan antara human interface dengan kenderaan
ada juga connectivity between kenderaan dengan kenderaan. Ada juga connectivity antara kenderaan dengan persekitaran. Contohnya, dia ada sensor, ya, dan speed trap semua dia boleh detect nanti. Ya. Kita pun tahu semua ni. Jadi benda ni akan ada. So, quite interesting lah. Dan kenderaan Bab yang tu kita lebih tak perlu bagi efficient. tahu, Datuk. Kita tak payah beritahu. Banyak teknologi ya. Dan yang menarik juga, mungkin satu cabaran baru kita ni, oleh kerana kereta ni dah banyak electronic components, jadi ada pesaing-pesaing baru dalam industri ni. Kalau kita tengok orang yang buat handphone pun dah nak buat kereta. We heard about Google Car, ada Apple Car, Tencent pun nak buat kereta, Foxconn pun nak buat kereta. Jadi ini benda yang baru sebab kenderaan tu sendiri dah berubah. Dulu kalau kita tengok kereta ni more of mechanical functions kan. Sekarang ni dah diganti dengan electrical dan elektronik, sensor dan sebagainya. Jadi sebab itulah saya rasa orang yang syarikat-syarikat yang dalam orang kata internet business ataupun electrical electronic business ni, dia ada peluang untuk orang kata menceburi bidang mobility ni. Ya. Jadi itu adalah antara cabaran-cabaran yang bakal dihadapi oleh industri ini secara keseluruhan. Apakah langkah yang bakal diambil oleh UMW sendiri melihat kepada cabaran seperti yang Datuk sebutkan tadi, kereta Apple, kereta 10 sen dan sebagainya. 10 sen, sorry. 10 sen, 10 sen. Cabaran-cabaran baru ini yang bakal tiba tidak lama lagi kerana mereka sedang membuat R&D, mereka sedang membuat prototype dan sebagainya. Cabaran-cabaran bukan sahaja daripada pesaing tetapi juga daripada segi demand ataupun permintaan daripada pasaran yang mana akan meletakkan satu benchmark yang lebih tinggi kepada setiap satu pengeluar kereta nanti. Jadi apakah yang sedang dilakukan oleh UMW untuk menyahut cabaran-cabaran ini? Okey. Rakan kongsi UMW ni hebat-hebat lah. Contoh dia Toyota kan. Toyota ni one of the largest car maker in the world. Dia jual lebih 10 juta kereta setahun kan. Jadi mereka melabur banyak duit setahun ya. Dalam the latest data yang saya ada untuk 2020, tahun 2020 dalam hampir 10 bilion US dollar, hampir 10 bilion dolar dalam R&D, research and development, untuk membangunkan pelbagai teknologi. Ya, jadi itu satulah kekuatan kita. Pasal rakan kongsi kita ni rakan kongsi yang hebat. Dan dia ada membangunkan macam-macam teknologi. Saya sebut tadi, pertama even hybrid, kenderaan hybrid yang sangat sesuai untuk Malaysia. Sebab kita tak perlu, kalau kenderaan hybrid ni dia tak perlu ada charging station kan. Jadi di bandar dia akan guna elektrik, jadi tak ada pencemaran. Bila kita nak go for high speed, dia akan guna enjin biasa. Jadi tak perlu ada charging station, contoh dia. Jadi Toyota ni orang kata industry leader dalam hybrid technology. Dan dia juga mereka membangunkan juga teknologi-teknologi hijau yang lain seperti hidrogen. Ya, dan hidrogen kita pernah dengar hidrogen car, contohnya Mirai. Kita punya refuel tu satu kali itu boleh last sampai 1,300 km. Ya, dan dia punya emission dia cuma air. Sebab dia punya fuel dia ialah hidrogen. Jadi teknologi sangat canggih. Cuma cabaran sekarang ni mungkin kos hidrogen tu tinggi. Tapi di masa akan datang hidrogen ni mungkin lebih murah boleh dikeluarkan pasal dia abundance ya, jadi hijau. Jadi pelbagai teknologi tinggi ini yang berkualiti, mampu milik dan menyumbang kepada kelestarian alam sekitar untuk generasi akan datang. Bukan untuk kita saja, tapi untuk generasi akan datang juga. Ya. Dan itu antara teknologi masa hadapan yang boleh kita jangka 1,300 km. Bayangkan boleh ulang-alik North South Highway berapa kali dah tu. Betul. Dan juga teknologi-teknologi yang akan terus digagaskan bersama dengan universiti-universiti tempatan. Dari segi kajian bagaimana Datuk? Adakah terdapat kajian-kajian baru yang sedang dijalankan dengan kerjasama semua pihak di akademia? Sebagaimana saya sebut tadi, UMW baru menubuhkan satu anak syarikat yang bertujuan untuk menjadi platform untuk bangunkan teknologi-teknologi baru, teknologi-teknologi hijau yang baru. Namanya ialah UMW Innovation and R&D Center di Serendah. Jadi kita bukan buat seorang-seorang, ya, kita berganding bahu bersama dengan universiti-universiti tempatan dan juga agensi-agensi kerajaan untuk membangunkan keupayaan tempatan. Contoh dia, saya boleh bagi beberapa contoh lah.
Contohnya macam satu, kita ada teknologi sendiri, IPR kita sendiri, kita punya own IP, ya, untuk dia panggil battery revival. Kalau bateri kereta biasanya kita kena ganti tahun sekali kan, the lead acid battery. So kita boleh hidupkan bateri tu semula. Jadi tak payah beli bateri baru. So we can revive the battery for 2 times. Maknanya lepas tu kita revive sekali, dan benda ni telah mendapat pengiktirafan daripada SIRIM dan juga daripada MGTC. Kita dapat label My Hijau. Maknanya dia lestari. Jadi contohnya, sebab bateri di Malaysia, orang kita terpaksa ganti lebih pada 10 juta ya, unit bateri. Jadi bateri ni pula dia ada asid. Jadi kalau you buang bateri, jadi asid tu akan masuk ke tanah dan akan erode kita punya sistem kan, masuk ke sungai dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh panjangkan hayat dia, jadi kita boleh kurangkan pencemaran. Itu contoh, salah satu contoh. Datuk, kita kekurangan masa, tapi saya cukup berminat dengan industri aeroangkasa yang sedang di bawah Datuk sendiri. Jadi ingin kita lihat sedikit tentang potensi industri aeroangkasa dan apakah perancangan UMW untuk industri dan segmen baru ini. Aeroangkasa ni juga mobility ya. Kalau kita tengok apa benda yang kebolehan keupayaan kita untuk bergerak kan, kita kata tadi mobility. Dan aeroangkasa ini merupakan usaha terkini bagi UMW menceburi bidang high value manufacturing. Ya, Malaysia bukan lagi sebuah negara yang akan low labor country ya. Kita ada keupayaan dan kita ada orang kata high literacy rate, di mana kita boleh compete dalam global arena dalam bidang high value manufacturing. Dan kami pilih satu merupakan syarikat tempatan pertama Malaysia, UMW Aerospace, yang menjadi pembekal tier 1 kepada Rolls-Royce, iaitu OEM yang buat enjin kapal terbang ya, untuk Boeing dan juga untuk Airbus contohnya. Dan baru-baru ni alhamdulillah kita baru diiktiraf sebagai kumpulan pembekal berprestasi tinggi, dipanggil High Performance Supplier Group untuk Rolls-Royce, 5% terbaik di dunia dan satu-satunya dari negara ASEAN dalam bidang complex machining. Kita ada banyak potensi di masa hadapan, dan seperti yang disebutkan oleh Datuk tadi, industri-industri yang bakal kita ceburi juga menjanjikan pendapatan yang lebih tinggi berbanding dengan gaji minima sekarang. Jadi bagaimana untuk kita terus menarik minat orang muda yang masih sedang belajar di bangku sekolah untuk menceburkan diri di dalam bidang-bidang yang disebutkan oleh Datuk tadi? Okay. So kalau kita tengok kumpulan UMW ni, kita terlibat dalam pelbagai industri mobility. Kita sebut tadi daripada otomotifnya, ada segi equipment, heavy equipment, kita ada manufacturing and engineering, dan kita ada aerospace. Jadi kita memang menyahut cabaran kerajaan untuk membangunkan keupayaan tempatan ya, supaya kita boleh bangunkan aktiviti modal insan, mempertingkatkan kemahiran dan kebolehan kita sebagai negara yang boleh bersaing di peringkat antarabangsa. Jadi memang ada peluang untuk graduan memohon untuk menyertai kita. Kita ada dengan program perantisan kerajaan dan pelbagai aktiviti-aktiviti lain yang kita buat. Jadi jemput datang untuk bersama kita insya-Allah. Rasanya ini satu peluang yang cukup baik, terutama sekali untuk mereka yang berminat, kerana ketika saya berada di bangku sekolah dulu, memang tak ada peluang-peluang seperti ini, dan kita kini sedang bergerak ke alam yang baru. Banyak peluang telah dibuka untuk anak-anak muda, terpulang kepada anda untuk menyahut cabaran-cabaran ini. Terima kasih kita ucapkan Datuk kerana sudi bersama kami, dan bukan saja saya tapi juga para penonton memang terbuka seluas-luasnya mata dan juga minda mereka mendengar Datuk memberikan taklimat ringkas berkaitan dengan inisiatif-inisiatif yang diambil oleh UMW Holdings Berhad dalam menerajui sektor mobility dan inovasi. Mobility rendah karbon begitu menarik sekali, suatu yang sememangnya merupakan masa hadapan, dan dengan itu kita kesuntukan masa, Datuk. Ingin saya bercerita lebih panjang dengan Datuk. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kerana sudi meluangkan masa bersama kami hari ini, dan kita akan terus mendapat update dari masa ke masa daripada Datuk. Boleh, betul. Okey, terima kasih Terence. Sudah pasti kita akan terus beri update yang terbaru kepada semua.
Jadi nantikan kemas kini daripada Datuk tidak lama lagi berkaitan dengan segala pembaharuan yang bakal dibawa oleh UMW Holdings. Dan di UMW, mereka sentiasa berusaha untuk menawarkan produk dan perkhidmatan yang berkualiti. UMW menginovasikan mobility dan saya rasa terbukti apakah yang sedang diusahakan oleh mereka ke arah mencerminkan masa depan yang lebih cerah untuk Malaysia. Terima kasih kepada semua kerana telah mengikuti perbualan kami. Hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.